Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Kat sini malam lah, sekarang ni malam kan. Okey, tapi bergantung kalau awak tengok pagi, selamat pagi. Kalau awak tengok tengah hari dan sebagainya. Okey, so saya Encik Syarif, saya akan mengajar sains untuk tingkatan 3. Untuk siapa yang dah pernah tuition dengan saya, memang tahulah saya yang mengajar sains. Dan kalau kata siapa-siapa yang tak pernah ataupun baru first time dekat sini, so tak ada masalah. So saya akan mengajar sains untuk tingkatan 3. So untuk tingkatan 3 ni kita tahu ada 10 bab kan. Okey. So untuk 10 bab ni, hari ni kita nak masuk mana? Kita nak masuk bab yang terakhir sekali, iaitu penerokaan angkasa lepas. Okey, penerokaan angkasa lepas. Okey, so penerokaan angkasa lepas ni kita kena belajar lah, sebab penerokaan angkasa lepas ni orang kata adalah masa hadapan kita. Okey, negara-negara lain dah laju dan kita pun sebenarnya dah menjelajah ke angkasa lepas. Kan kita dah ada rakyat Malaysia yang pertama kan, Dr. Syekh Muzaffar kan. Okey, dia adalah angkasawan pertama yang ke angkasa lepas, dan kita juga ada beberapa satelit. So untuk hari ni kita akan tengok macam mana perkembangan dalam astronomi itu sendiri. Maknanya orang-orang dulu-dulu pun bukannya tiba-tiba terus pandai, ya, terus pandai, terus tahu semua benda, dah keluarkan teori-teori yang betul. Tak, kita akan tengok permulaan dia macam mana. Awak akan tengok lah, pelik juga kan. So tapi untuk kali ini kita akan ringkaskan lah, kita akan ringkaskan sedikit, dan mungkin awak tengok dalam nota ni ada yang kurang ataupun ada yang lebih kan, terpulang pada awak. So saya akan mengajar awak semua dalam bentuk peterminda lah. So peterminda ni boleh diolah, awak boleh salin ataupun awak boleh tengok kan. Dan kalau awak salin lagi bagus, sebab awak boleh olah sendiri. Awak boleh tambah apa yang awak rasa nak, ataupun awak boleh buang apa yang awak rasa awak tak nak kan. Ini adalah untuk memudahkan awak pun belajar. Sebab apa? Buku teks kita tahu kan, buku teks kadang-kadang tebal lah, apalah kan. So nak baca tu mungkin kurang menyeronok kan. So peterminda ni lebih ringkas. Dan tapi macam biasalah, ada yang awak boleh tambah sendiri, dan ada yang saya tak highlight. Saya highlight adalah antara benda-benda yang penting sajalah. Okay, alright. So okay, untuk bab 10 ni sepatutnya awak akan tahu macam mana teori alam semesta ataupun sistem suria kita ni, macam mana jadi macam sekarang ni. Dia bukan terus-terus jadi macam ni lah. Mula dia macam mana, dan kita akan tengok perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Apa yang berlaku daripada permulaan dia macam mana sampailah dah jadi sekarang kan. Dan juga kita akan tengok apa kegunaan teknologi-teknologi di angkasa lepas ni, yang kita hantar benda banyak-banyak kan. Untuk apa? Takkan tak buat apa-apa kan, mesti ada dia punya fungsi. Okay, kalau tidak takkan kita berhabis berbilion-bilion US dollar, ataupun dalam ringgit Malaysia lagi tinggi lah, darab dengan 3 lah kan. So kita habis berbilion-bilion ni untuk apa? Bukan untuk saya saja je kan. Okay, alright. So untuk hari ni kita akan tengok penerokaan angkasa lepas bab 10. Dalam bab ni dia terbahagi kepada 2 subtopik. Dia terbahagi kepada 2 subtopik, iaitu yang pertama kita akan tengok perkembangan dalam astronomi, dan juga yang kedua perkembangan dalam teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. So ada 2, perkembangan dalam astronomi dan juga perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Okay, so untuk yang pertama kita akan tengok perkembangan dalam astronomi. So kita akan tengok macam mana perkembangan sejarah model sistem suria. So saya fokus dekat sini dulu. Okay, perkembangan sejarah model sistem suria. Okay, sistem suria ni kita semua tahu kan, sistem suria ni adalah sistem planet di mana kita ada dalam tu. Ada bumi, ada Zurah, ada Mushtari, ada Zuhal, ada matahari kan, dan planet-planet yang lain lah. Okay, so semua planet dan matahari, bintang kita adalah matahari, so berada dalam satu sistem, kita panggil sistem suria. So macam mana dia jadi sistem suria ni kan? Macam mana orang dulu-dulu tempat tahu macam mana sistem suria ni, bentuk dia macam mana. Okay, so kita akan tengok yang pertama sekali kita ada Ptolemy. Okay, alright. So yang pertama sekali kita ada Ptolemy. Alright, so dia panggil, nama dia panggil ni Ptolemy. Okay, ni buang H ni. Alright, so saya tertypo lah, Ptolemy Ptolemy ni siapa? Ptolemy ni adalah
ahli astronomi, astrologi dan juga geografi Yunani. Kalau belajar sejarah ni, tamadun Yunani ni dah lama betul kan. Okay, so daripada dulu lagi orang-orang dah mula mengkaji tentang angkasa lepas. Okay, dan diorang dah buat teori-teori diorang kan. Kebanyakan daripada teori-teori itu tak betul. Sebab apa? Dia bersaing dengan dia sebab dia kurang teknologi waktu dulu. Teknologi yang ada waktu dulu sangatlah kurang, dan diorang hanya menggunakan teknologi apa yang ada je. So daripada apa teknologi yang diorang ada, apa yang diorang nampak, diorang buat teori, dan kebanyakan teori itu dah disangkallah sekarang. Tapi kena ingat, kalau tak ada teori diorang dulu tu, tak dapatlah kita teori-teori yang betul sekarang. Sebab apa? Teori-teori kita sekarang berdasarkan kesalahan diorang yang dulu. Dalam sains ni kita memang macam tu. Sebab apa? Semua benda kita perbaiki kan. Kita nak buat teori yang baru kan. Kalau ada orang buat teori yang baru salah, dan kita betulkan. Sama lah macam sains, kita kan buat eksperimen kan, eksperimen. Kalau awak perasan, macam mana kita buat eksperimen, kena pasti masalah lah apa dan semua kan, dan sebagainya. Kalau betul baru diterima kan. Okay, sama juga macam ni. Apa yang orang dulu buat salah dan kita betulkan. Sebab apa? Kita ada teknologi kan, kita boleh perhati, kita boleh betul-betul pergi terus ke angkasa lepas. Orang dulu tak boleh kan. Alright, so Ptolemy ni dia buat apa? Okay, Ptolemy ni dia buat apa? Dia buat model geosentrik. Okay, model geosentrik ni adalah bumi sebagai pusat sistem suria. Bumi adalah pusat sistem suria. So geosentrik. Okay, so geosentrik ni bumi sebagai pusat sistem suria. So lebih kurang macam ni lah dia punya gambar. Okay, dia punya macam ni lah. Alright, yang mana bumi sebagai pusat sistem suria, dan semua objek termasuk planet dan matahari mengelilingi bumi dalam orbit membulat. Maknanya orang dulu dia ingat bumi kita ni adalah pusat bagi semua benda di alam semesta, dan semua benda di alam semesta ni mengelilingi kita. Bumi duduk tengah-tengah kan. Tengok, matahari pun mengelilingi bumi. Okay, semua planet pun mengelilingi bumi. Ini apa yang Ptolemy cakap kan. Ini apa yang Ptolemy punya teori. Dia keluarkan teori ni. Tapi sekarang kita tahu kan tak betul. Sebab apa? Sebab kita akan tengok ahli astronomi yang kedua, iaitu Copernicus. Sebelum tu, astronomi awak tahu kan apa benda? Astronomi adalah ahli kaji angkasa lepas lah. Dia sains tentang angkasa lepas lah. Alright, astrologi pula adalah ahli kaji bintang kan. Geografi kaji bumi lah. Okay, alright, so kita ada ahli astronomi yang kedua, iaitu Copernicus. Okay, Copernicus ni siapa? Dia adalah ahli astronomi, matematik, ekonomi dan juga doktor di Poland. Gempak lah betul dia ni kan. Semua macam-macam. Kalau awak perasan kan, kebanyakan daripada semua ni dia ada lebih daripada satu major ataupun lebih daripada satu bidang. Maknanya dia boleh buat bermacam-macam bidang. Maknanya bijak pandai lah dia orang ni semua. Sama macam awak pun boleh jadi bijak pandai juga kan, kalau awak ada lebih bidang kan. Alright, so apa yang Copernicus ni buat? Dia buat model heliocentrik. Model heliocentrik. Model heliocentrik ni adalah dia makin dekat dengan apa benda yang betul sekarang ni. Heliocentrik ni maksud apa? Helio tu adalah matahari, sentrik ni bermaksud pusat. So matahari sebagai pusat sistem suria. Okay, so semua objek untuk dalam model heliocentrik ni, Copernicus cakap semua objek yang ada dalam sistem suria ni dia berputar mengelilingi bintang kita, iaitu matahari. Kan, heliocentrik. Tadi geosentrik, geo bumi, sentrik pusat, bumi sebagai pusat. Heliocentrik, helio tu adalah matahari, sentrik tu pusat. So dalam model heliocentrik ni, matahari sebagai pusat sistem suria. Okay, so semua objek termasuk bumi dia akan mengelilingi matahari.
Alright, so semua objek termasuk bumi akan mengelilingi matahari. Dan dalam model heliocentrik ni jugalah kita jumpa yang bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi. Alright, so ini model heliocentrik. Ni mungkin awak tak berapa nampak, tapi tak apa, nanti saya boleh sertakan, kalau saya boleh sertakan benda ni lah sekali, nanti gambar dia lebih jelas lah. Okay, kita ada gambar lebih jelas, nanti saya tunjuk lah. Okay, tapi cuma awak boleh tahu ni matahari, dan dia orang tahu sampai Zuhal, hanya Zuhal. Okay, sampai Zuhal. Kita tak jumpa lagi waktu tu, kita tak jumpa lagi Neptune dengan Uranus. Okay, okay, so kita tengok sejarawan yang ketiga. Kenapa nak tengok yang ketiga pula kan? Tadi model heliocentrik tak betul lah kan? Matahari betul-betul kat tengah. Habis apa guna mamat yang ketiga ni? Okay, so mamat yang ketiga ni adalah, individu yang ketiga ni adalah Kepler. Alright, nama dia Kepler. Okay, so Kepler ni siapa? Kepler ni adalah ahli matematik, astronomi dan juga astrologi Jerman. Okay, so tadi kita ada Yunani, lepas tu kita ada orang Poland dan juga ada Jerman. Semua ni ada perbezaan masa dia. Sebab Yunani kita tahu lah, memang lama lah kan. Dan Copernicus ni dia keluarkan dia punya teori dulu, iaitu model heliocentrik, dan beberapa ratus tahun lepas tu Kepler tambah. Dia tambah baiki. Dia kata tak salah, tapi tak tepat. So dia nak betulkan lagi. Alright, so apa dia buat? Dia buat model heliocentrik dengan hukum Kepler. Dia tambahkan hukum Kepler dalam model heliocentrik. So apa benda hukum Kepler ni? Dia tengok, dia ubah suai model heliocentrik mengikut hukum Kepler. Dia mengubah orbit tadi daripada berbentuk bulat, kan? Tadi kita tengok kan, dia macam ni lebih kurang, tapi matahari dekat tengah kan. So daripada bentuk bulat ni dia tukar kepada bentuk elips. Alright, so bentuk elips ni macam mana? Bentuk dia lebih kurang bujur. So dia lebih bujur lah. Sebab apa? Sebab dia tukar matahari dengan titik fokus sepunya untuk semua planet kan. So semua planet ada titik sepunya dan dia bergerak mengelilingi matahari. So daripada situ awak boleh tengok yang mana lagi jauh diorang tu, lagi jauh jarak planet-planet tu daripada matahari, lagi jauh dia punya orbit. Dia dah jadi elips, dia dah bukan jadi bulat. Macam mana bentuk elips? Kalau nak senang tengok telur lah kan. Telur kan bentuk bujur, dia bukan bentuk bulat kan. Okay, alright, so untuk perkembangan sejarah model sistem suria, kita dah tengok 3 tokoh, yang mana kita ada Ptolemy, kita ada Copernicus dan juga Kepler, yang ketiga-tiganya mempunyai teori yang tersendiri kan. Ada yang betul, ada yang salah, ada yang membetulkan benda yang hampir tepat kan. Tapi kita tak boleh pertikaikan yang ketiga-tiga ni mempunyai signifikasi kepada teori astronomi kan, kepada bidang astronomi itu sendiri. Ketiga-tiga ni dia mempunyai jasa yang agak besar, yang besar lah, bukan agak lah, yang besar. Sebab apa? Tanpa ketiga-tiga ni mungkin kita masih lagi mencari ataupun masih lagi menentukan matahari ke kat tengah-tengah ni, ke Mustari yang kat tengah-tengah ni, Zuhal yang kat tengah-tengah ni ke kita memang tak ada tengah-tengah kan, terbang kan. So ketiga-tiga ni membantu membina model sistem suria yang kita ketahui sekarang. Okay, alright, so kita dah tengok dah 10.1 perkembangan dalam astronomi. So kita akan beralih ke 10.2 yang mana perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Okay, so dalam subtopik ni dia terbahagi kepada 2, iaitu perkembangan dalam angkasa lepas dan juga aplikasi teknologi dan penerokaan angkasa lepas dan kepentingannya. Okay, alright, so dia terbahagi kepada 2. Alright, yang pertama kita akan tengok perkembangan dalam angkasa lepas. Kita akan tengok macam mana tiba-tiba je ke kita ada satelit lah kat atas tu, kita ada orang lah boleh pergi dekat angkasa lepas kan. Kita akan tengok starting dia macam mana. Dia macam tadi juga,
sistem suria kan. Sistem suria awal-awal bentuk macam mana? Awal-awal bumi jadi pusat. Lepas tu setting pula matahari pula jadi pusat. Lepas tu tukar pula, matahari memang jadi pusat tapi orbit dia bertukar bentuk daripada bulat jadi elips. Alright. So kita akan tengok perkembangan angkasa lepas. Okay, so dia bermula daripada abad yang ke-11. Alright, bermula daripada abad yang ke-11 yang mana negara China mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket dalam peperangan. Ini kalau siapa yang main game tahulah ada roket launcher kan. Tapi starting dia bukan macam tu kan. Siapa yang main Call of Duty kan ada FJH kan. Right, dengan apa SMRS. Okay kan. Okay, alright. So bukan starting dia macam tu kan. Starting dia bukan macam tu. Starting dia roket macam buat sendiri, macam meriam buluh kalau perasan kan. Tapi kecil je kan, dia bawa kan, cucuk sendiri roket, lepas tu bakar, tembak. Okay, itu adalah permulaan. Okay, dia orang menggunakan roket. Okay, dia orang guna serbuk letupan. Dia orang kata, okay, kita gunakan serbuk letupan, kita boleh hantar objek tu pergi jauh ni. Maknanya ke arah musuh lah. Okay, so lepas tu 1609 ni tengok apa yang terjadi. Galileo mencipta teleskop yang pertama. Okay, Galilei dia mencipta teleskop yang pertama. So kalau awak tengok teleskop dia lebih kurang macam bentuk teleskop sekarang. Pernah tengok tak teleskop sekarang? Kalau awak pernah tengok, boleh pergi dekat. Kalau awak tak pernah tengok, awak boleh pergi dekat ni macam tu lah. Nanti kalau saya ingat nanti saya bagi tahulah kan. Okay, so teleskop yang sekarang ni besar dia kadang-kadang satu bangunan ya, awak boleh tengok kan, dia ada kanta yang sangat besar. Untuk apa kanta besar-besar tu? Sebab dia nak tengok lebih jauh. Sebab Galileo cipta teleskop yang pertama kan, tak berapa besar tapi masih lagi boleh tengok dengan kadar yang agak jauh. Okay, alright. 1957 apa yang terjadi? Malaysia, tanah Melayu merdeka. Tapi tengok 1957 dia dah melancarkan satelit yang pertama. Rusia dah melancarkan satelit yang pertama. Nama dia apa? USSR Sputnik. Okay, USSR ni adalah nama-nama lama untuk Rusia. Okay, Sputnik. Nama satelit tu nama Sputnik. Dia dah hantar benda ke angkasa lepas. Right. So 1961 Yuri Gagarin menjadi manusia yang pertama ke angkasa lepas. Yuri Gagarin menjadi manusia yang pertama ke angkasa lepas. Yuri Gagarin ni siapa? Yuri Gagarin ni adalah rakyat USSR. Okay, so dia pergi ke angkasa lepas dan dia adalah orang yang pertama mengorbit bumi. Dia mengorbit bumi. Okay, alright. 1969 apa yang terjadi? Neil Armstrong menjejakkan kaki ke bulan. Neil Armstrong menjejakkan kaki ke bulan. Siapa Neil Armstrong ni? Neil Armstrong ni adalah rakyat Amerika Syarikat. Dia orang bertiga pergi ke bulan. Tapi dua je turun, satu lagi tunggu dalam kapal. Okay, alright. Siapa? Neil Armstrong dengan Buzz Aldrin. Tapi Buzz Aldrin orang yang kedua, so orang selalu tak ingat orang yang kedua kan. Okay, alright. So 1973 USS Pioneer 10 terbang ke Mushtari. 1973 US Pioneer 10 terbang ke Mushtari. Ini adalah orang kata objek yang pertama yang pergi ke planet selain daripada bumi, yang keluar daripada planet kita lah, yang pergi ke planet-planet lain. Macam waktu tu Mushtari ni adalah kita tahu dah planet orang kata gas giant ataupun gas gergasi lah kan. Dia sangat besar kan, tapi dia dipenuhi oleh gas. Right, so USS Pioneer dah pergi ke Mushtari. Lepas tu 1989 US Voyager 2 terbang ke Neptune. US Voyager 2 terbang ke Neptune. Okay, dia ada Voyager 1 dan Voyager 2. Kedua-duanya masih ada sekarang, dan yang kedua-duanya dia dah melepasi sistem suria. Okay, so kedua-duanya dah melepasi sistem suria. Kalau awak rajin, awak boleh tengok NASA punya website. Awak boleh tengok ada Voyager 1 dan Voyager 2. Jarak dia daripada
bumi. Dan kedua-duanya masih lagi menghantar signal, tapi dah semakin lama semakin lemah sebab jarak dah semakin jauh dan bateri dia dah makin habis, kan? Minyak bateri dia dah makin habis untuk hantar signal balik ke bumi. Tapi dia dah banyak berjasa lah. Okay, alright. 1990 teleskop Hubble dilancarkan. Teleskop Hubble ni hak milik US ataupun NASA lah. NASA, National Agency, National Space Agency lah. Okay, US punya untuk mengkaji tentang angkasa lepas. Alright, so dia melancarkan satu teleskop. Awak bayang teleskop dekat bumi, dia kata besar tak guna sebab jauh kan. So dia hantar satu teleskop ke angkasa lepas dan itu adalah teleskop Hubble. Kebanyakan imej-imej yang awak dapat tengok dekat internet, kan, tentang angkasa lepas tu semuanya kebanyakannya adalah daripada teleskop Hubble sebab dia sangat berkuasa tinggi dan dia besar juga dekat dan dia berada di luar angkasa lepas. So dia ada banyak efek. Sebab apa? Sebab kalau dekat bumi kan ada wap air, ada gas, macam-macam gas kan. So bila dia di angkasa lepas, dia dah tak ada halangan-halangan tersebut. So dia boleh nampak lebih jauh dan dia boleh zoom lagi jauh. Okay, alright. 1996 Miasat 1 dan 2 dilancarkan. Asyik cerita pasal negara orang je kan. So kita cerita pasal negara kita pula. So 1996 Miasat 1 dan 2 dilancarkan. Okay, kita mempunyai satelit kita sendiri. Waktu tu kebanyakan daripada awak belum lagi dilahirkan kan. 1996. Bukan kebanyakan lah, semua saya rasa kan. So waktu tu memang grand lah. Sebab apa? Kita menghantar satelit kita sendiri. Bermaksud kita dah melangkah setapak ke hadapan, dalam bidang penerokan angkasa lepas. Kita asyik tengok orang je kan. So sekarang ni kita pula. Okay, so tahun 2000 Tiongsat 1 dilancarkan. Tiongsat ni adalah micro satelit. Kita lancarkan lagi satu satelit, dia nak menemani lah Miasat 1 dan 2 lah kan. So Tiongsat dilancarkan. Okay, tahun 2002 angkasa ditubuhkan. Angkasa ni adalah agensi angkasa lepas negara kita sendiri, negara Malaysia. Okay, so angkasa ditubuhkan. Alright, dan 2011 ISS dihantar ke orbit bumi. ISS ni apa? ISS ni adalah International Space Station. Bermaksud dekat atas tu ada orang tengah duduk dan ada orang bekerja. Dekat situlah juga angkasawan kita yang pertama, iaitu Dr. Sheikh Muzaffar tu, dia duduk di situ. Okay, dia duduk dan bekerja di situ dan cukup time dia balik lah. Tapi ISS ni sentiasa ada orang. Okay, alright. So itu adalah macam mana cerita dia, perkembangan dalam angkasa lepas, bermula dengan hanya menggunakan serbuk letupan dan melancarkan roket dalam peperangan, sampailah kita menghantar tempat kerja dekat angkasa lepas, kan, dekat orbit bumi. Kita hantar tempat kerja terus, kan. So banyak, so jauh sebenarnya kita dah pergi, jauh banyak kemajuan yang kita dah kecapi daripada zaman dulu. Daripada abad ke-11 tu sampailah sekarang, sangat banyak kemajuan yang kita dah kecapi. Alright, tapi masih belum cukup. Kita masih lagi kena berusaha keras. Okay, alright. So awak semua pun nanti kalau kata awak dapat peluang, kalau kata awak memang berminat, awak boleh masuk ke dalam bidang astronomi. Kan kita ada seorang warga Malaysia kan hari tu yang di antara yang berada dalam kumpulan yang menjumpai tentang apa, tentang wave, kan, gravitational wave ataupun ombak daya graviti. Ombak daya graviti lah. Itu nanti kalau saya cerita lagi pening kan. Tapi itu adalah salah satu penemuan terbesar dalam astronomi lah. Dia baru tahun lepas lah dia jumpa. Okay, alright. So perkembangan dan teknologi dan penerokan angkasa lepas, kita akan tengok satu topik yang kedua, iaitu aplikasi teknologi dan penerokan angkasa lepas dan juga kepentingannya. Okay, so kita ada apa? Kita ada teleskop angkasa lepas. Teleskop angkasa lepas ni macam biasa kita nak tengok
benda yang berada di luar bumi kan, ataupun benda yang sangat jauh lah. Okey, kita tengok sextant. Okey, sextant ni adalah antara teleskop yang pertama lah. Okey, dia adalah untuk mengukur altitude bintang, maknanya ketinggian bintang, dan daripada jarak, daripada bumi lah, ketinggian dia daripada bumi. Tapi sekarang kita dah tahu lah, benda tu tak valid lah kan, tapi dulu dia kira. Okey, lepas tu kita gunakan teleskop Galileo. Daripada sextant ni kepada teleskop Galileo, teleskop yang hampir sama dengan apa yang kita gunakan sekarang, cuma dalam skala yang berbeza kan. Lepas tu kita maju ke teleskop Hubble. Okey, kita maju ke teleskop Hubble. Teleskop Hubble ni kan saya dah bagi tahu dah. So teleskop Hubble ni dia berada di angkasa lepas terus. Kita tak cerita dah pasal besar mana teleskop dekat bumi ni. Kita terus pergi ke angkasa lepas lah. Dan yang terbaru kita ada teleskop Spitzer. Spitzer ni untuk tengok lebih jauh objek-objek yang berada di angkasa lepas. Okey, alright, untuk tengok objek-objek yang berada lebih jauh. Okey, alright. So yang seterusnya kita ada roket. Roket digunakan untuk menghantar kapal angkasa, kuar angkasa dan juga satelit. Kuar angkasa ni apa? Ni saya terangkan sekejap lagi. Okey, so kuar angkasa. Kuar angkasa ni adalah untuk mengumpul dan hantar maklumat tentang jasad angkasa yang jauh. Okey, diorang bertindak untuk mengumpul dan menghantar maklumat tentang jasad angkasa yang sangat jauh, yang berada sangat jauh daripada bumi. Kan? Inilah yang kita tengok tadi, macam Voyager 1, Voyager 2 kan, itu kita panggil sebagai kuar angkasa. Kebanyakan daripada objek ni kita memang dah cakap takkan balik bumi lah. Cuma dia akan pergi one way je lah. Maksudnya daripada bumi dia akan pergi ke tempat mana yang dituju. Macam contoh kita ada New Horizon. New Horizon tu dia memerhatikan Zuhal kan, dia memerhatikan Zuhal, dan pengakhirannya di akhir misi dia selama 8 tahun dia dijunamkan ke Zuhal. Maknanya tak payah balik, tak boleh balik pun, tak ada cara pun untuk balik kan. Okey, alright. Okey, so lepas tu kita ada satelit. Satelit bertindak untuk mengumpul dan menghantar data di sekeliling bumi. Kita pakai telefon, kita tengok astro tu semuanya kita menggunakan satelit. Awak tengok bola dekat UK kan, live kan, awak tengok Arsenal ke, awak tengok MU tak nak tengok MU kan, tengok Arsenal lah. Alright, so tu semua menggunakan satelit. Macam mana dia orang main kat situ, awak boleh tengok live dekat rumah. Tapi kalau awak perasan, dia ada delay. Dia ada delay kan, dia ada delay masa. Tu sebab dia kena hantar kat satelit. Okey, dan dia daripada satelit baru hantar ke rumah awak. Okey, dan yang terakhir sekali adalah penderiaan jauh. Penderiaan jauh ni kita gunakan untuk apa? Kumpul data dan apa bagi bidang, contoh dia macam pertanian, geologi, pengurusan bencana dan juga pertahanan. Okey, kita ada beberapa contoh. Sebab macam contoh okey, macam contoh untuk pertanian, dia adalah untuk mengesan kawasan pembangunan pertanian yang berkesan. Kalau untuk geologi, untuk menguruskan lokasi seperti sumber mineral. Okey, pengurusan bencana macam biasalah untuk mengenal pasti punca pencemaran dan juga pembakaran hutan. Kalau kata ada pembakaran hutan, macam contoh kita kan ada jerebu kan, so kita boleh detect dekat mana yang terbakar kan, sebab negara kita jerebu, so kita dapat detect kan. Okey, macam hari tu punya kes dekat Indonesia terbakar, dekat negara kita yang jerebu. Okey, alright. Dan juga pertahanan macam biasalah untuk kesan kapal laut, kapal darat pula, kapal terbang. Okey, untuk kesan yang mana sama ada melakukan pencerobohan ke apa kan. Macam contoh kita ruang udara kita punya ruang udara, dan ada beberapa pesawat yang tak dibenarkan masuk ataupun tak dibenarkan lalu dalam kita punya ruang udara. So kalau kata ada kapal-kapal yang dilarang masuk tu tapi masuk, dia akan diketahui oleh pihak kita. Alright, so untuk pertahanan kan, kita kan ada beberapa kawasan yang memang orang kata zon larangan terbang. Zon larangan terbang maknanya tak boleh dilalui oleh kapal terbang. Macam contoh kalau kat Malaysia kita ada Istana Negara kita dilarang pesawat untuk terbang melintasi dia. Tapi kalau ada orang terbang juga, so kita boleh tahu.
kan, kita boleh tahu dan kita boleh ambil tindakan. Sebab bukan apa, kita takut orang-orang yang berniat jahat lah. Okay, alright, so itu adalah tentang bab 10. So sepatutnya untuk bab 10 ni awak dah tahu dah macam mana perkembangan dalam pembentukan model sistem suria, kan. Awak dah belajar dah yang permulaan dia kita ada Ptolemy dengan teori geosentrik dia. Lepas tu ada siapa? Ada Copernicus. Kan ada yang pertama kita akan tengok second tadi. Okey, so untuk bab 10, alright, so untuk bab 10 kita ada penerokaan angkasa lepas. Alright, so penerokaan angkasa lepas kita dah belajar dah kan. So dia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah perkembangan dalam astronomi dan juga perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. So sepatutnya selepas sesi kita, awak dah tahu dah macam mana perkembangan dalam pembentukan model sistem suria, yang mana bermulanya dengan geosentrik, kemudian jadi heliosentrik, kemudian jadi heliosentrik tapi ditambah baik dengan teori Kepler. Alright, so kita dah tahu dah tu. Dan yang kedua kita belajar tentang teknologi dan juga aplikasi. Alright, teknologi macam mana bermulanya, bila bermulanya, abad ke-11 tu hanya bermulakan dengan roket dan juga bahan letupan untuk peperangan, dan kemudian sampailah ke ISS 2011. ISS dihantar ke angkasa lepas. Okey, dan juga kita tengok aplikasi-aplikasi apa yang digunakan apa aplikasi yang digunakan menggunakan satelit ataupun objek-objek yang berada di angkasa lepas, kan. Apa kita pakai, kan, kenapa kita hantar? Tak ada kita hantar saja je, kan. So kita dah tengok dah tadi, kan. Alright, so kalau ada apa-apa soalan, awak boleh tanya, awak boleh tulis dekat bawah ni, ataupun awak boleh tanya direct ke Pusat Sosial Malaya. Awak boleh tanya dekat admin Pusat Sosial Malaya, ataupun awak boleh hantar dekat Telegram. Pihak kami akan cuba sedaya upaya untuk menjawab secepat mungkin. Saya sendiri akan menjawab soalan-soalan yang awak akan bagi. So terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Saya harap awak tak bosan dengan saya, dan saya harap apa yang saya ajar ni awak dapat manfaatkan dan awak dapat ilmu. Okey, dan awak boleh guna pakai untuk pembelajaran awak. So macam contoh saya ada bagi peta minda ni, awak boleh gunakan dan awak boleh baca, ataupun awak nak ubah suai pun boleh, ataupun awak baru tahu, first time, ni nak pakai peta minda ni, kan. Okey, kalau peta minda yang saya gunakan ni, saya menggunakan aplikasi Kogel. Awak boleh buka website dia Kogel dan awak boleh daftar dan awak boleh terus pakai. Sebab saya memang suka peta minda lah ni berbanding buku teks. Sebab buku teks kan tebal, kan. Buku teks kan banyak, kalau awak tengok kan, tebal tulisan apa semua ni, kan banyak, bukanlah tulisan apa bagus. Tapi kalau kata awak nak buat macam nota awak sendiri, awak boleh gunakan peta minda dan awak boleh tambahkan. Awak boleh tambahkan dengan pembacaan. Okey, alright. So terima kasih semua. Minta maaf kalau ada salah dan silap saya. Okey, kalau ada apa-apa yang tak kena, awak boleh bagi tahu pihak PTM, kan, Pusat Sosial Malaya, ataupun awak boleh bagi tahu sendirilah dekat saya pun ada lah dekat area admin tu juga. Okey, alright, so terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa belajar, alright, dan selamat menjawab soalan lah kalau siapa yang nak exam, kan. Okey, alright, so terima kasih.